Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini saya Cikgu Azmi Syekh akan berkongsikan bersama anda topik yang baru, iaitu pertempatan di Malaysia. Hari ini saya cuma ingin memperkenalkan dua topik. Yang pertama iaitu jenis-jenis pertempatan di Malaysia, dan yang kedua iaitu pola pertempatan di Malaysia. Okey, so masa tidak lama, harap video ini membantu. Okey, baik, kita kembali kepada topik yang pertama, iaitu jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Baik, di Malaysia terdapat dua jenis pertempatan. Yang pertama, pertempatan bandar. Yang kedua, pertempatan luar bandar. Apakah ciri-ciri untuk pertempatan bandar? Baik, yang pertama, untuk pertempatan bandar, kita lihat dari aspek jumlah penduduk. Okey, jikalau di kawasan bandar kebiasaannya lebih daripada 10,000 orang. Okey, ciri yang seterusnya ialah kepadatan penduduk. Lazimnya di kawasan bandar kepadatan penduduk sangat tinggi. Dan ciri yang lain pula ialah kemudahan asas. Okey, kemudahan infrastruktur di kawasan bandar sangat baik dan lengkap. Kemudian ciri-ciri pertempatan pula di kawasan bandar kebanyakannya bercirikan pertempatan moden. Okey. Kemudian dari segi ekonomi, okey, aktiviti ekonomi yang dijalankan, okey, lebih kepada aktiviti perniagaan, perindustrian, pentadbiran dan perkhidmatan. Okey. Baik, contohnya ialah seperti Bandar Ipoh di Perak, Kota Baru Kelantan, Kuching di Sarawak, Kota Kinabalu di Sabah. Baik, seterusnya kita lihat pula ciri-ciri pertempatan luar bandar. Okey, luar bandar kebiasaannya memiliki ciri penduduk kurang, okey, kurang daripada 10,000 orang. Kemudian dari segi kepadatan penduduk pula biasanya sederhana dan jarang. Okey, dari segi kemudahan asas pula di kawasan pertempatan luar bandar, okey, kemudahan asas minima ataupun kurang, dan kebanyakan pertempatannya bercirikan tradisional. Baik, kemudian aktiviti ekonomi yang lazim dijalankan seperti pertanian, perikanan, penternakan dan industri desa. Baik, contohnya seperti di Telupit, Sabah, Kampung Stas, Bau di Sarawak, Kampung Merang, Terengganu. Baik, seterusnya ialah pola pertempatan. Okey, pola pertempatan. Okey, bila kita menyebut pasal pola pertempatan, kita akan melihat kepada pola-pola bentuk-bentuk pertempatan yang ada di Malaysia. Kita ada lebih kurang 4 jenis pola pertempatan di Malaysia. Yang pertama sekali, pola pertempatan berpusat. Yang kedua, pertempatan berkelompok. Yang ketiga, pertempatan berjajar. Yang ketiga, pertempatan berselerak. Okey, keempat jenis pola pertempatan ini ada ciri-ciri tersendiri. Baik, kita mulakan dengan pertempatan berpusat. Baik, untuk pertempatan berpusat, susun atur rumah atau bangunan biasanya rapat, kemudian terdapat di kawasan taman perumahan atau persimpangan jalan. Okey, terdapat kemudahan yang banyak seperti rumah ibadat, kedai, pejabat pos dan pasar. Okey, contohnya di Bandar Datuk On di Johor. Baik, seterusnya untuk pertempatan berkelompok, susun atur rumah atau bangunan rapat dalam satu kelompok dan terancang. Okey, kuncinya ialah terancang. Okey, terdapat di kawasan ladang getah, ladang kelapa sawit di tanah rancangan Felda. Okey, contoh Felda Bukit Go di Pahang, Felda Sahabat di Sabah. Okey, seterusnya pola pertempatan berjajar. Okey, biasanya susun atur rumah ataupun bangunan, okey,
secara berderetan atau selari di sepanjang jalan raya. Okey. Juga terdapat di sepanjang sungai dan di kawasan pinggir laut. Okey, contoh pinggir laut Kuala Kemaman dan Kuala Dungun di Terengganu. Baik, yang keempat, terakhir ialah pola pertempatan berselerak. Okey, biasanya susun atur rumah atau bangunan adalah jauh antara satu sama lain. Okey, kelihatan tidak sekata, bertaburan. Okey, kemudian terdapat di kawasan kebun kecil, getah, okey, kebun sayur dan sawah padi. Rumah dia jarang-jarang berselerak. Itu dipanggil pola pertempatan berselerak. Okey, contoh Kundasang di Sabah. Okey. Untuk hari ini hanya ini saja. Okey, dalam tempoh 45 minit ini kita akan bincangkan pasal dua perkara saja. Yang pertama jenis-jenis pertempatan dan yang kedua pola pertempatan di Malaysia. Okey, untuk menjelaskan lagi lebih lanjut, okey, pertempatan berpusat, okey, boleh rujuk gambar ini. Okey, gambar di sebelah cikgu ini. Okey, kita lihat ini adalah contoh pertempatan, okey, pola pertempatan berpusat. Okey, dia susun atur dia, bangun dia rapat-rapat, okey, rapat-rapat. Kemudian biasanya terdapat di kawasan perumahan atau persimpangan jalan. Seterusnya kita tengok pula pertempatan berkelompok. Okey, ini contoh pertempatan berkelompok. Okey, contoh pertempatan berkelompok ini. Okey, susun atur rumah bangunan secara dalam satu berkelompok. Okey, terancang. Okey, tengok ni, terancang. Okey, kemudian seterusnya ialah pertempatan berjajar. Okey, tengok pertempatan berjajar ni. Okey, kita boleh lihat, okey, susun atur rumah atau bangunan secara selari, sama ada sepanjang pinggir jalan, okey, pinggir laut atau pinggir sungai. Okey, next, yang seterusnya, yang keempat, pertempatan berselerak. Okey, ini contoh yang berselerak. Okey, rumah tak sekata, berselerak. Okey, biasanya terdapat di kebun-kebun kecil. Baik, itu sahaja daripada Cikgu Azmi Share pada hari ini. Kita buat secara ringkas. Okey, namun akan memberikan input kepada awak, insya-Allah. Sekiranya video ini bermanfaat untuk awak, okey, menambah ilmu pengetahuan awak, tolong like, komen dan subscribe. Okey, semoga lepas awak subscribe akan dapat lagi video-video yang akan lebih baik pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi akan datang. Sambungan di bahagian yang kedua, iaitu fungsi pertempatan bandar dan luar bandar, serta uji minda. Okey, itu saja. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat ber-PKPP, jaga diri, keselamatan dan jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.